Presiden Jati Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali mewakili beberapa NGO Islam telah menyatakan Duta Vatican City telah menyinggung langsung Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub di dalam perlembagaan. Apabila duta tersebut menyokong tindakan gereja di Malaysia yang mahu menggunakan kalimah Allah dalam Bible berbahasa Melayu. NGO Islam, NGO Melayu di Malaysia ini mengenai kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Duta Vatican City ke Malaysia, salah satu-satunya duta yang telah diberikan baru-baru ini, menyerahkan kredensialnya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, telah membuat kenyataan, dan kenyataan itu bagi kita bersalahan dengan etika dan prinsip-prinsip seorang anggota dan ahli diplomat. Apa silapnya? Beliau sebagai duta yang telah diberikan status duta mewakili Vatican City telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyinggung langsung tentang Islam, menyinggung tentang perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan bahawa Malaysia ini adalah agama persekutuan, menyinggung tuntutan-tuntutan sebahagian besar majoriti rakyat Malaysia ini tentang apa yang dipersoalkannya tentang kalimah Allah, dan yang ketiga menyinggung tentang kedudukan Islam di bawah kuasa mutlak Raja-Raja Melayu yang di peringkat negerinya diwakilkan kepada majlis-majlis agama Islam negeri masing-masing untuk mengurus, mengendali dan merealisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Islam di negeri masing-masing. Yang pertama, kita dapati duta Vatican City itu telah menyokong tindakan-tindakan daripada gerakan Kristian, tindakan-tindakan daripada beberapa pihak-pihak Kristian gereja yang mahukan supaya perkataan kalimah Allah itu boleh diguna dalam konteks mereka, agama Kristian, dan satu lagi menggunakan kalimah Allah dalam Bible berbahasa Melayu. Hal ini sebagaimana teman-teman saya mengetahui bahawa di mahkamah pun belum diputuskan secara mutlak tentang perkara ini, dan kerajaan persekutuan telah pun membuat rayuan mengenai keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah, dan apil itu belum didengar dan keputusan yang pasti belum berlaku. Tetapi kalau kita lihat bahawa peruntukan dalam perlembagaan amatlah jelas. Selagi Islam itu adalah agama persekutuan, dengan sendirinya melalui agama Islam sebagai agama persekutuan, maka sanctity mengenai agama itu perlu dikekalkan dan dijaga. Bahkan kalau kita lihat Raja-Raja Melayu, khususnya saya ingin menyebutkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah mengeluarkan satu dekri pada bulan Januari tahun 2013 yang baru ni. 2013 baru ni. Dekri yang dikeluarkan mengatakan bahawa kalimah Allah itu adalah eksklusif untuk digunakan oleh orang Islam dalam teks-teks Islam, dan pada yang bersama tuanku telah mengatakan bahawa di luar daripada itu, siapa yang menggunakan Islam, perkataan Allah itu di luar daripada konteks yang dibenarkan, diizinkan melalui dekri itu, mereka telah melakukan satu kesalahan daripada apa yang telah disebutkan. Yang ini bertepatan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Fatwa bagi negeri Selangor yang telah memfatwakan bahawa perkataan Allah itu hanya secara eksklusif boleh digunakan oleh orang Islam dalam teks-teks orang Islam, dan juga untuk kegunaan-kegunaan yang berkaitan dengan orang Islam dan agama Islam. Yang berikutnya saya ingin menyebutkan bahawa kita, oleh kerana itu, kita sudah mendapati bahawa yang lepas-lepas pun, bahawa hal mengenai perkara ini sudah sampai kepada satu peringkat tak ada lagi dah bincang-bincang pun tak perlu lagi dah, nak mendetail-detail pun tak perlu lagi dah. Yang perlu, yang kita timba daripada kawan-kawan ialah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Mengenai hal ini, kita telah pun menyuarakan dan telah bersetuju tadi bahawa tindakan yang pertama ialah
Exco Islam, exco Melayu di Malaysia ini mengutuk keras statement yang dikeluarkan oleh Duta Vatican City yang baru dilantik untuk menjadi Duta Vatican City di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengatakan bahawa diplomat ini telah menyalahgunakan keistimewaan diplomatnya. Diplomatic immunity yang telah disalahgunakan kerana yang pertama, campur tangan dalam urusan sesebuah negara. Yang kedua, bukan saja campur tangan tapi menyentuh perkara asasi yang diamalkan oleh negara itu. Di antara perkara asasi sebagaimana yang saudara tahu ialah peruntukan yang adalah perlembagaan persekutuan, bahawa Islam itu adalah agama persekutuan. Yang ketiga, kalau kita lihat bahawa beliau sepatutnya mengetahui tentang sejarah mengenai kalimah Allah ini. Sejarahnya. Dan sejarahnya bukan hanya sejarah kita berlayar di lautan yang tenang begitu. Tapi kita berlayar di lautan yang agak bergelora. Dan kita tak mau gelorakan lagi lautan itu. Dan kehadiran Duta Vatican City ini dengan kenyataan yang sedemikian, bagi kami, dia telah menggelorakan lagi yang suasana bergelora. Dan kita takut daripada gelora itu, sama ada kapal yang berlayar itu tenggelam, ataupun gelora itu akan bertukar menjadi gelora yang lebih besar, yang kita di Malaysia ini, sebagai rakyat di Malaysia ini, NGO Islam, NGO Melayu mesti mengelakkan daripada perkara ini berlaku untuk keberlangsungan umat di Malaysia ini. Yang ketiga, kita minta His Excellency Duta itu menarik kenyataan yang dikeluarkannya. Menarik selama 7 hari. Kita bagi tempoh 7 hari. Dalam tempoh 7 hari. Tarik dalam tempoh 7 hari. Kalau dia tidak tarik dalam tempoh 7 hari, NGO ini akan mengerahkan tenaganya untuk kita pergi ke pihak pentadbiran tertinggi kerajaan Malaysia. Minta pentadbiran tertinggi kerajaan Malaysia untuk menilai semula. Bukan saja menilai semula, mengambil langkah-langkah terus menutup pejabat Duta Vatican City di Malaysia dan meminta segera mengeluarkan duta ini daripada bumi Malaysia ini. Dan nombor 4 yang kita nak sebutkan, kehadiran beliau di akhir-akhir ini yang tidak pernah berlaku di Malaysia ini sebenarnya telah mengacau bilaukan. Kita dapat, walaupun baru sebulan setengah duduk di kerusinya sebagai Duta Vatican City, kita dah tengok gelora-gelora, kocakan-kocakan kehebatan yang telah berlaku. Bayangkan kalau dia duduk 2 tahun di Malaysia, apa yang dia akan berlaku kepada negara ini. Jadi saya rasa lebih kurang begitulah. Kita mengharapkan NGO Islam bersama-sama dengan kita, dan kita yakin atas persoalan ini kita sudah sampai kepada kemuncak sebenarnya. Dalam kemuncak inilah kita akan buktikan kepada dunia, buktikan kepada masyarakat Islam dunia, masyarakat di Malaysia ini, bahawa kita mempunyai maruah. Dan tindakan yang kita ambil ini adalah untuk menjaga maruah kita. Maruah sebagai Muslim, maruah sebagai orang Melayu, maruah sebagai rakyat Malaysia, dan maruah yang tidak lain tidak bukan sebagai manusia beragama di negara kita ini. Beliau berkata demikian di dalam satu sidang akhbar di Kuala Lumpur. Di antara yang hadir di dalam sidang media itu adalah Datuk Aidit bin Razali, Timbalan Presiden Jati, Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, dan Dr. Fairuz Khairuddin, bekas Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Layari www.amarnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.